A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4. Apa khabar anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu Ustazah? Mari kita hayati sejenak petikan dan maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Mafhumnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Alhamdulillah, ayat tadi selalu kita dengar dan sering bermain-main di lidah para ulama kan? Apa yang boleh diambil daripada ayat tadi ya murid-murid? Dalam ayat tadi telah jelas kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa mengamalkan dan membudayakan sikap tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan terutama sesama umat Islam. Juga kita dilarang pula tolong-menolong dalam melakukan dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong-menolong ini dapat kita laksanakan melalui bantuan berbentuk tenaga, idea serta harta benda. Bantuan harta benda pula tidak semestinya berbentuk zakat, wakaf dan sedekah sahaja murid-murid. Terdapat cara lain bagi kita membantu sesama saudara Islam dari segi harta. Betulkah begitu Ustazah? Betul. Caranya adalah melalui Uqudut Tabarru'at. Uqudut Tabarru'at? Apa tu Ustazah? Mari kita kenali apakah itu Uqudut Tabarru'at, iaitu tajuk bab 6 dalam bidang Al-Fiqh. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid cemerlang Ustazah sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 147. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Uqudut Tabarru'at ya. Baiklah, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai nanti. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan pengertian Uqudut Tabarru'at, Al-Kafalah dan Ar-Rahnu. Kedua, menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat Al-Kafalah dan Ar-Rahnu. Ketiga, menyatakan kepentingan Al-Kafalah dan Ar-Rahnu. Dan keempat, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan umat Islam yang peka dengan Al-Kafalah dan Ar-Rahnu. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengimbas kembali pengertian Uqudut Tabarru'at. Uqudut Tabarru'at bermaksud akad untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain
tanpa sebarang balasan dengan tujuan sebagai kebajikan semata-mata. Maksudnya, kita melakukan akad pemberian harta atau manfaat kepada orang lain ikhlas kerana Allah Ta'ala hendak menolong orang tersebut dan tidak mengharapkan balasan atau keuntungan daripada bantuan yang kita berikan. Untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam, Ustazah akan bawa murid-murid melayari secara detail satu persatu jenis uqudut tabarru'at yang akan dibincangkan dalam bab ini, iaitu al-hibah, al-wadi'ah, al-qardu, al-kafalah dan ar-rahnu. Namun, pada sesi kali ini, Ustazah hanya akan menerangkan dua lagi jenis akad tabarruk, iaitu akad al-kafalah dan akad ar-rahnu, kerana penerangan terperinci mengenai akad tabarruk, al-hibah, al-wadi'ah dan al-qardu telah Ustazah terangkan dalam episod sebelum ini. Baiklah murid-murid, kita lihat terlebih dahulu akad tabarruk yang pertama untuk sesi kali ini, iaitu akad al-kafalah. Al-kafalah dari sudut bahasa bermaksud jaminan. Manakala al-kafalah dari sudut istilah pula ialah menjamin hak yang sabit di atas tanggungan orang lain atau mendatangkan orang yang menanggung hak atau mendatang harta yang dijamin. Jangan pening dulu ya murid-murid. Ni Ustazah datangkan contoh supaya lebih faham. Contoh al-kafalah ialah Encik Ali menjadi penjamin kepada anak saudaranya Umar yang mengambil pinjaman pendidikan daripada PTPTN berjumlah RM140,000 untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun. Jika Umar tidak dapat membayar pinjaman tersebut pada waktu yang ditetapkan, Encik Ali perlulah membayarkan hutang tersebut atau baki hutang kepada PTPTN. Jadi, Encik Ali merupakan penjamin hutang PTPTN anak saudaranya Umar. Hukum al-kafalah ini adalah harus dilakukan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh utiya bi janazah faqulu salli 'alaiha qala hal taraka syai'an qalu la qala fahal 'alaihi daynun qalu thalathatu dananir qala sallu 'ala sahibikum qala Abu Qatadah salli 'alaihi ya Rasulullah wa 'alayya dainuhu fasalla 'alaihi. Mafhumnya, daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkan satu jenazah. Mereka berkata, solatlah ke atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab, 3 dinar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah ke atas sahabat kamu. Abu Qatadah berkata, solatlah ke atasnya ya Rasulullah dan aku menanggung hutangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan solat jenazah. Daripada hadis ini jelas kepada kita seseorang boleh menanggung hutang orang lain apabila orang tersebut tidak mampu lagi membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Murid-murid, al-kafalah ini terbahagi kepada 2 jenis. Pertama, al-kafalah bid-dain, iaitu menjamin hutang yang ditanggung oleh orang lain dengan penjamin akan membayar hutang tersebut
sekiranya orang yang berhutang tidak mampu membayarnya setelah tamat tempoh. Contohnya, seperti Encik Ali tadi yang menjadi penjamin kepada hutang anak saudaranya, Umar. Jenis kedua pula ialah Al-Kafalah bin Nafsi, iaitu cagaran yang mencukupi dan aku janji penjamin untuk memastikan kehadiran orang yang dituduh pada setiap hari perbicaraan. Contohnya, Daud membayar ikat jamin adiknya yang telah ditangkap atas kesalahan bergaduh di khalayak ramai dan menjamin adiknya akan menghadiri sesi perbicaraan di mahkamah. Seterusnya murid-murid, mari kita ketahui pula rukun Al-Kafalah. Al-Kafalah mempunyai 4 rukun, iaitu pertama, penjamin. Contohnya Encik Ali tadi. Kedua, orang yang dijamin, iaitu anak saudara Encik Ali, iaitu Umar. Ketiga, sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Keempat, pihak yang menerima jaminan. Contohnya, pihak PTPTN yang telah memberi pinjaman kepada anak saudara Encik Ali. Syarat bagi rukun Al-Kafalah yang pertama iaitu penjamin ialah: pertama, penjamin atau Encik Ali tadi mestilah telah baligh. Kedua, penjamin atau Encik Ali tadi hendaklah seorang yang berakal sihat. Ketiga, penjamin atau Encik Ali tadi mestilah sukarela untuk menjadi penjamin. Keempat, penjamin atau Encik Ali tadi juga hendaklah berkelayakan menguruskan harta. Syarat bagi orang yang dijamin pula ialah: pertama, orang yang dijamin mestilah mempunyai hak yang boleh dijamin seperti hutang. Contohnya, anak saudara Encik Ali, Umar tadi, mestilah mempunyai hutang dengan PTPTN sebelum dijamin oleh Encik Ali untuk membayarnya. Kedua, kerelaan pihak yang dijamin tidak disyaratkan dalam akad ini. Contohnya, boleh sahaja anak saudara Encik Ali ini dipaksa untuk menerima jaminan Encik Ali walaupun dia tidak meminta jaminan tersebut, kerana akad Al-Kafalah ini membantunya dalam melangsaikan hutangnya kelak. Manakala syarat bagi sirah Al-Kafalah pula ialah: pertama, dilakukan dengan sukarela. Sirah yang dilafazkan dalam keadaan terpaksa, contohnya dalam keadaan pisau diletakkan di leher, adalah tidak sah. Syarat kedua, sirah mestilah mengandungi lafaz yang menunjukkan maksud jaminan. Contohnya, Encik Ali berkata, "Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu." Adalah sah kerana ada lafaz yang menunjukkan jaminan di situ. Ketiga, sirah tidak terikat dengan sebarang syarat. Contohnya sirah, "Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia sudah bekerja." Lafaz sebegini adalah tidak sah kerana ada syarat jika dia sudah bekerja di situ. Keempat, sirah tidak dibataskan dengan tempoh tertentu. Contohnya, sirah, "Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu selama setahun sahaja." Lafaz sebegini juga tidak sah kerana ada tempoh setahun pada lafaz tersebut. Kita lihat pula syarat bagi pihak yang menerima jaminan, sebagai contoh pihak PTPTN tadi. Syarat pertama, menjadi tanggungan orang yang berhutang.
Maksudnya, anak saudara Encik Ali berhutang dengan PTPTN, bukan dengan pihak lain. Kedua, kadar diketahui dengan jelas. Contohnya, hutang anak saudara Encik Ali tadi adalah sebanyak RM140,000. Mudah sahaja kan murid-murid akad al-kafalah ini? Murid-murid boleh mempraktikkan akad ini apabila ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kelak. Sekarang, Ustazah nak beri soalan uji minda terlebih dahulu. Jelaskan hukum al-kafalah bagi situasi berikut beserta alasan. Situasi pertama, Encik Adam dipaksa untuk menjadi penjamin hutang sepupunya Fauzi. Situasi kedua, Khadijah berhutang dengan bank untuk membeli kereta. Dia dipaksa untuk menerima jaminan bapa saudaranya Encik Musa agar pinjaman bank tersebut lulus. Padahal Khadijah tidak ingin menyusahkan bapa saudaranya. Manakala situasi ketiga pula ialah penjamin berkata, "Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia telah mencapai umur 21 tahun." Mari kita lihat jawapannya murid-murid. Jawapan bagi situasi satu iaitu Encik Adam dipaksa untuk menjadi penjamin hutang sepupunya Fauzi. Hukumnya tidak sah kerana syarat penjamin mestilah dengan kerelaan sendiri. Jawapan bagi situasi dua pula ialah Khadijah berhutang dengan bank untuk membeli kereta. Dia dipaksa untuk menerima jaminan bapa saudaranya Encik Musa agar pinjaman bank tersebut lulus. Padahal Khadijah tidak ingin menyusahkan bapa saudaranya. Hukum al-kafalah di sini adalah sah kerana orang yang dijamin tidak disyaratkan kerelaannya. Lebih-lebih lagi, akad al-kafalah ini sebenarnya memberikan dia keuntungan sekiranya dia tidak mampu membayar hutangnya dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala jawapan bagi situasi tiga iaitu penjamin berkata, "Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia telah mencapai umur 21 tahun." Hukum al-kafalah ini tidak sah. Kenapa? Kerana sirah al-kafalah tidak boleh diikat dengan sebarang syarat seperti jika dia telah mencapai umur 21 tahun itu. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan begitu baik sekali. Tahniah Ustazah ucapkan. Kita kaji pula akad tabarruk yang terakhir dalam tajuk ini iaitu akad ar-rahnu. Maksud ar-rahnu dari segi bahasa ialah menahan atau tetap dan berkekalan. Manakala maksud ar-rahnu dari segi istilah ialah menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pinjaman agar pinjaman tersebut boleh dilunaskan dengan nilai aset jaminan tersebut sekiranya peminjam tidak mampu melunaskan pinjamannya. Contoh ar-rahnu ialah Fatimah menggadaikan gelang tangannya kepada salah sebuah institusi pajak gadai Islam untuk mendapatkan modal perniagaan sebanyak RM5,000. Sekiranya Fatimah tidak mampu membayar pinjaman tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, institusi pajak gadai Islam tersebut boleh menjual gelang tangan Fatimah ini bagi melunaskan pinjaman Fatimah sebanyak RM5,000 itu. Sekiranya gelang Fatimah ini terjual senilai RM5,500, maka baki RM500 tadi akan diberikan kepada Fatimah
kerana gelang tersebut merupakan milik Fatimah. Akad ar-Rahnu ini adalah diharuskan oleh syarak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Mafhumnya, dan jika kamu berada dalam musafir sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh pemiutang. Ayat ini secara jelas menyatakan keharusan menjamin hutang dengan barang gadaian. Seperti akad tabarruk yang lain, akad ar-Rahnu juga mempunyai rukun dan syarat. Akad ar-Rahnu mempunyai 4 rukun, iaitu rukun pertama, penggadai dan pemegang gadaian. Rukun kedua, barang gadaian. Rukun ketiga pula hutang yang dijamin dengan barang gadaian. Manakala rukun yang keempat sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat bagi rukun penggadai dan pemegang gadaian ialah pertama, kedua-duanya mestilah telah baligh. Syarat kedua, penggadai dan pemegang gadai mestilah orang yang berakal sihat. Syarat ketiga pula, kedua-dua pihak, penggadai dan pemegang gadai, mestilah sukarela melaksanakan akad ar-Rahnu. Manakala, syarat yang keempat ialah berkelayakan menguruskan harta. Syarat bagi rukun barang gadaian pula ialah pertama, mempunyai bentuk fizikal dan tidak boleh dalam bentuk manfaat semata-mata. Contohnya gelang emas yang digadaikan oleh Fatimah tadi. Gelang emas tadi mempunyai bentuk fizikal yang boleh dilihat dengan mata kasar. Kedua, barang tersebut mestilah boleh dijual beli. Gelang emas Fatimah tadi boleh dijadikan cagaran kerana boleh dijual beli. Syarat ketiga, bernilai menurut syarak, iaitu barang gadaian tidak boleh terdiri daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam seperti arak dan khinzir. Syarat keempat pula, barang yang boleh diserahkan kepada pemegang gadaian. Contohnya, tidak sah jika Fatimah menggadaikan gelang emasnya yang telah hilang untuk mendapatkan pinjaman. Syarat yang terakhir iaitu yang kelima ialah jumlah dan kadar tertentu. Sebagai contoh, gelang Fatimah tadi jumlahnya adalah seutas dan kadarnya seberat 25 gram. Syarat bagi rukun hutang yang dijamin dengan barang gadaian pula ialah pertama, hutang tersebut menjadi tanggungan penggadai. Maksudnya, Fatimah sebagai pemilik gelang emas itu yang membuat pinjaman, bukannya orang lain. Kedua, hutang tersebut mestilah diketahui jumlahnya, seperti hutang berjumlah RM5,000 tadi. Manakala syarat bagi sirah ar-Rahnu hanya ada satu sahaja, iaitu lafaz yang menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang gadaian. Contohnya, penggadai iaitu Fatimah berkata, saya mencagarkan seutas gelang emas saya seberat 25 gram untuk membuat pinjaman sebanyak RM5,000 daripada institusi pajak gadai Islam ini. Wakil institusi pajak gadai Islam itu menjawab, kami memberi pinjaman sebanyak RM5,000 kepada Puan dengan mengambil cagaran seutas gelang emas Puan seberat 25 gram. Lafaz sebegini sah kerana ada menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang gadaian.
InsyaAllah murid-murid semua telah jelas tentang akad tabarruk ar-rohnu yang telah kita bahaskan secara terperinci tadi ya. Sebelum Ustazah menutup subtopik ar-rohnu ini, Ustazah nak bertanyakan satu soalan kepada murid-murid semua. Soalannya berbunyi, manakah antara berikut bukan syarat barang gadaian? A. Mempunyai bentuk fizikal. B. Mestilah boleh dijual beli. C. Bernilai dan berharga. D. Boleh diserahkan kepada pemegang gadaian. Jawapannya ialah C, iaitu bernilai dan berharga. Mengapa C jawapannya? Sebab syarat barang gadaian tidak cukup setakat bernilai sahaja. Ia mestilah bernilai di sisi syarak. Maksudnya, barang-barang yang diharamkan oleh syarak tidak boleh dijadikan barang gadaian seperti arak dan barang yang dicuri. Syabas Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan Ustazah tadi. InsyaAllah makin utuh dan jitu pemahaman anak-anak tentang akad ar-rohnu ini ya. Baiklah murid-murid, antara kepentingan akad tabarruk al-kafalah dan ar-rohnu ini ialah pertama, dapat menanam sikap tolong-menolong antara anggota masyarakat terutamanya kepada golongan yang memerlukan bantuan. Kedua, membolehkan umat Islam meneroka bidang perniagaan, perkilangan, pertanian dan lain-lain dengan lebih maju dan agresif. Ketiga, mengukuhkan hubungan kasih sayang antara umat Islam kerana sering bantu-membantu. Keempat, menyelesaikan masalah golongan yang berhutang untuk melunaskan hutangnya seperti melalui akad al-kafalah. Manakala kepentingan kelima, memudahkan golongan yang memerlukan untuk mendapatkan modal seperti melalui akad ar-rohnu. Lihat murid-murid, sangat penting kan ukudut tabarruat ini untuk diamalkan. Banyak manfaat yang diperoleh bukan sahaja untuk dunia, malahan untuk akhirat. Baiklah murid-murid, pelayaran kapal ukudut tabarruat, al-kafalah dan ar-rohnu kita telah pun sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.